Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biyassir wa la tu'assir ya karim. Wa bitammin min khair. Wa ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi kita diberi kesempatan untuk hadir pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung ayat 37. Ayat 37 surat 152. Sebelum tu saya nak baca sikit. Bila kita baca ayat 36 tu, fa'azallahum asyaitanu anha. Di ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kita bahawasanya yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari syurga adalah hasutan ataupun godaan syaitan. Okay. Dia berbeza dengan satu doktrin dalam agama Kristian yang menyatakan dosa manusia ini, dosa anak Adam ini berasal daripada Hawa, atau berasal daripada Adam dan Hawa, Adam and Eve, yang disebut sebagai original sin ataupun inherited sin. Okay. Jadi sebab tu dalam doktrin agama Kristian dia ada proses baptis. Sebab setiap anak yang dilahirkan dia automatically dah dosa. Sebab dosa itu diwarisi daripada peristiwa ni lah, peristiwa Adam dan Hawa makan buah dari dalam syurga sehingga dikeluarkan daripada syurga. Okey. So saya baca sikit buku ni tulis oleh ustaz kita, Ustaz Rusmizi. Dosa warisan ataupun original sin. Dia kata dosa warisan berasal daripada peristiwa pelanggaran hukum oleh Adam dan Eva, Adam dan Hawa, kerana memakan buah larangan waktu berada di syurga. Oleh itu, dosa ini diwarisi oleh anak cucu mereka berdua. Okey. Antara kalau dalam kita baca kitab-kitab ataupun buku-buku dalam ajaran Kristian ni, kita akan jumpa pandangan ataupun ajaran Paul, teologi Paul punya teologi. So kita dikatakan sini Paul mengatakan bahawa semua manusia adalah berdosa. Semua manusia dilahirkan keluar daripada perut mak dia dah berdosa. Setiap bayi yang dilahirkan akan mewarisi dosa warisan ini. Tiada sesiapa pun yang akan terlepas daripadanya. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, satu-satunya cara yang boleh menghapuskan dosa ini ialah menerusi pengorbanan Yesus, itu Nabi Isa, yang merupakan jelmaan anak Tuhan. Maka, barang siapa yang beriman dengan ketuhanan Yesus dan penyalibannya akan terlepas dari belenggu dosa tersebut. So, dia justify. Okay, justify kenapa kena ikut ajaran Kristian? Sebab nak selamatkan diri daripada dosa warisan tadi. Yang mana dosa tadi telah dihapuskan melalui pengorbanan Nabi Isa AS. So ia amat bertentangan dengan doktrin agama Islam, agama kita. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dengan jelas, alla taziru waziratun wizra ukhra. Setiap dosa yang dibuat oleh manusia tidak akan ditanggung oleh orang lain. Okay. Yang kedua, setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci, suci daripada dosa. Yang menyebabkan ataupun yang dia menjadikan anak itu Yahudi ataupun Nasrani ataupun Islam adalah kedua ibu bapa. Mana tidak ada doktrin original sin ataupun inherited sin dalam agama kita. Itu beza yang cukup jelas antara ajaran Islam dengan ajaran Kristian. Jadi bila dia bermula daripada satu doktrin yang salah, jelas salah. Kita tengok pada hari ini church punya institution pun dah
menjadi satu polemik, satu isu, dengan isu abuse of power, sexual abuse dan sebagainya. Bagaimana secara logik kita boleh fikirkan seorang yang berdosa ataupun buat maksiat pada minggu ni, pada hari Isnin lepas bagi contoh, okey, esok pergi ke church, jumpa dengan padri, buat confession, kan, buat pengakuan aku buat ni. Padri kata okey, kamu kena diampunkan. Bagaimana kuasa yang sepatutnya menjadi kuasa Tuhan diberikan kepada manusia yang bergelar padri ataupun clergyman ataupun priest. Nampak tak? So betul tolak daripada doktrin yang salah tadi. Ada banyak lagi lah kalau kita boleh baca, insyaAllah. So maknanya ayat 36 ni menjelaskan kepada kita bukan salah Adam dan Hawa. Okey. Betul lah kalau kita fikir di sudut yang lebih panjang, itu merupakan perancangan Allah, takdir Allah. Allah Ta'ala menjadikan asbab Nabi Adam dengan Hawa makan buah dalam syurga tadi supaya berlaku proses berikutnya, itu proses turun ke bumi, Nabi Adam jadi khalifah. Setiap satu benda yang Allah Ta'ala buat mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Boleh saja Allah Ta'ala buat satu benda tanpa sebab. Sebagai contoh, Nabi Isa AS dilahirkan tanpa ada bapa, kan? Tak, tanpa ada bapa. Terus ditiupkan roh Nabi Isa itu ke dalam perut, ke dalam rahim ibu baginda, iaitu Maryam. Boleh saja, kan? Tapi dalam banyak benda Allah Ta'ala ajar kita, setiap benda mesti ada asbab. Macam kita nak berjaya dalam kehidupan, kita mesti berusaha. Ada juga orang yang duduk saja tapi dia kaya raya, kan? Tapi itu maknanya bukan dalam bentuk yang biasa. Kita nak satu benda, kita mesti berusaha, kita mesti berikhtiar. Okay, habis. Kita tengok surat 152. Taubat dan memikul tanggungjawab. Okey. Sambungan kepada selepas Nabi Adam AS, kita bincang minggu lepas, terlupa. Dan terlupa tadi bukan menjadi suatu kesalahan yang besar ataupun dosa besar bagi Nabi Adam AS. Sebab realiti ataupun proses yang berlaku tu adalah bentuk, ada 3 benda yang kita baca minggu lepas, surat 152 tu. Dalam bentuk, yang pertama mungkin bimbingan. Yang kedua, yang nombor 3 tu sebut kat situ, bukan tempat yang syurga yang tu bukan tempat yang dibebankan dengan peraturan. Yang atas sekali tu yang saya sebut tadi bukan kesalahan yang besar kalau nak dibandingkan dengan kesalahan dosa-dosa besar yang lain. Okey. Jadi selepas Nabi Adam AS sedar bahawasanya dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia cepat-cepat mengambil keputusan ataupun mengambil sikap untuk memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun satu pengajaran yang besar dalam kehidupan kita. Bila kita buat silap, terus kita bertaubat ataupun kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca dahulu. Setelah berlaku bisikan jahat iblis dan keluarnya perintah Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam AS dari syurga, Nabi Adam pun faham bahawa baginda telah menzalimi dirinya. Okey, automatically dia dah sedar. Okey, kadang-kadang kita buat satu benda yang salah, kita tak sedar. Bahkan kita mempertahankan lagi kezaliman ataupun benda salah yang kita buat. Sebab apa? Sebab ada unsur syaitan kat situ lah. Syaitan telah menutup menutup pintu untuk kita melihat bahawasanya benda yang salah itu salah, benda yang betul itu betul. Lepas tu kita kena selalu doa supaya Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita benda yang betul itu betul, benda yang salah itu salah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami benda yang benar itu benar, dan mudahkanlah kami untuk ikut benda yang benar. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami benda yang batil itu, benda yang salah itu batilan, salah. Warzuqna ijtinabah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhi benda yang batil. Kadang-kadang kita tahu benda itu benar, tapi sebab ada hijab, Allah Ta'ala tak beri kekuatan, kita tak mampu nak ikut, kan? Sebagai contoh, selalu menjadi polemik dalam masyarakat kita tentang hukum hudud. Semua orang tahu, Islam tahu hukum hudud itu benda yang jelas dalam Quran, yang perlu dilaksanakan.
Masalah cara nak melaksanakan tu kita bincang tempat lain lah. Okay? Tetapi kadang-kadang kerana kebenaran ataupun kewajipan melaksanakan hukum hudud tadi, ada hijab sehingga kita tak mampu nak mengatakan bahawasanya benda tu benda yang jelas wajib berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Jadi kita tak pusing lah untuk main ni isu politik lah, ini isu macam-macam. Sedangkan hukum tu jelas, kan? Jelas disebut dalam Quran, siapa yang mencuri potong tangan, kan? Jadi bila ada hijab itu menyebabkan kita melihat benda yang benar itu seolah-olah benda yang batil. Dan sebaliknya kita nampak benda yang batil, benda yang tak betul itu benar. Benda yang tak elok kita nampak elok. Banyak kan kita pengalaman kita dalam kehidupan kita seharian, benda yang tak elok sebenarnya, tapi orang nampak benda tu elok. Menjadi kebiasaan. Jadi kita kena doa. Jadi sifat Nabi Adam ini bila dia buat salah, dia terus sedar. Okey. Menyebabkan baginda terpaksa keluar daripada alam yang sangat selesa baginya untuk beralih ke alam lain yang penuh dengan cabaran dan ujian. Di sini Nabi Adam AS berfikir untuk memperbaiki kesilapannya, lalu beliau menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertaubat serta menyesal atas kejadian yang berlaku. Kita baca ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Maksudnya, kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima dari Tuhannya beberapa patah perkataan, kalimat, beberapa patah perkataan. Ini digunakan dalam bentuk nakirah, unknown. Ini tak tahu banyak mana, kalimatin. Fataba alaih, lalu Allah Ta'ala menerima taubatnya. Sesungguhnya dialah Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Innahu huwat tawwabur rahim. Saya baca dulu. Sebaik-baik sahaja Nabi Adam AS dan isterinya tiba di bumi, bermulanya perjuangan dan pertarungan antara manusia dan syaitan di gelanggangnya sendiri, iaitu bumi. Pertarungan sengit berlaku juga sesama manusia dan ditambahkan lagi dengan iblis dan zuriatnya. Manusia seringkali berasa lemah dan hilang semangat berhadapan manusia dan iblis andainya tidak dibantu hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang berpegang teguh dengan panduan ini nescaya menang, dan sesiapa tidak berpegang dengannya pasti kalah dan akan menemui jalan buntu. Nabi Adam alaihissalam berpegang teguh dengan hidayah Allah. Kealpaan baginda yang terpengaruh oleh bisikan iblis yang lalu tidak akan diulangi oleh baginda. Ini menjadi pengajaran kepada kita dalam mengharungi pancaroba hidup di alam ini. Okey. Start daripada itulah. Bila turun ke bumi, berlakulah pertarungan ataupun pertentangan antara manusia sampai dah ke hari ini. Pertentangan itu kita boleh nampak antara kebenaran dengan kebatilan, antara Adam dengan iblis. Kalau dulunya antara Adam dengan iblis, sekarang ni antara yang benar dengan yang salah, kan? Antara yang benar dengan yang salah. Yang paling jelas kalau kita tengoklah dalam konteks hidup kita sekarang ni, isu yang berlaku di Palestin. Isu yang berlaku di Palestin. Kalau kita baca dalam kitab ni pun, dalam muka surat berikutnya dia akan sebut sejarah Palestin. Kalau kita fikir secara logik, bagaimana sebuah negara, sebuah entiti yang diasaskan dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak betul, diiktiraf oleh dunia, diiktiraf oleh United Nations, entiti Israel, kan? Negara Israel yang istilahkan negara Israel tu, pada saya tak adalah negara Israel, tak ada, kan? Walaupun sejarah world punya political map dia ada kat situ. Okey. Jadi orang tak nampak sebenarnya negara tu negara Palestin. Okey. Yang orang nampak adalah negara Israel. Even kita nak masuk Palestin pun kena mendapatkan kebenaran Israel. Kan orang nak pergi Palestin, pergi Baitul Maqdis, saya diceritakan nak masuk ke Baitul Maqdis tu kena bayar. Kena bayar, dia punya adalah tax dia, bayaran dia kepada immigration Israel untuk masuk ke kawasan orang Palestin. Nampak tak? Bagaimana yang betul itu dinampak salah, yang salah itu dinampak betul.
Yang sepatutnya Israel itu salah. Tapi orang nampak Israel itu sebenarnya yang dizalimi ataupun yang dibuat jahat oleh orang-orang Palestin. Bomnya, bunuhnya dan sebagainya. Sedangkan Israel yang bunuh orang Palestin setiap hari itu tidak di-highlightkan. Jadi peranan media telah menampakkan kepada kita yang salah itu betul, yang betul itu salah. Saya sebut minggu lepas tentang isu ataupun peristiwa di akhir zaman, bagaimana Dajjal akan menampakkan kepada kita benda yang betul itu salah, yang salah itu betul. Jadi benda itu akan berlaku sampailah akhir dunia, sampailah ke hari kiamat. Asalnya pertembungan antara Nabi Adam dengan Iblis. Even kalau kita kaji dalam hidup, dalam diri kita sendiri pun sentiasa berlaku pertembungan dalam jiwa kita ni, pertembungan antara yang betul dengan yang salah. Kadang-kadang kita nak buat benda yang betul, tetapi tak boleh nak buat. Tak, sebab ada bisikan syaitan, sebab macam-macam lah nafsunya. Tapi bila kita nak buat benda yang salah, mudah saja. Betul tak? Benda yang bertentangan dengan agama, mudah saja kita nak buat. Ataupun benda yang mengikut hawa nafsu, mudah saja kita lakukan. Sebagai contoh kan, saya nak bagi contoh apa? Kita ambil telefon kita lah, ambil smartphone kita, buka aplikasi Al-Quran. Kan, nak baca Quran ni, tengok masuk ada satu email. Tak apalah, buka email. Nak baca Quran ni, buka email dulu. Tengok dalam email tu ada promotion. Promotion apa dia? Quran 40%. Okay? Bermula hari ini sampai 3 hari berikutnya. Jom. Tak jadi nak baca Quran je. Jom. Kalau kita kat rumah, jom kita pergi. Sebab apa? Sebab rugi ni 3 hari saja. Kalau kita lambat, mungkin corak-corak yang menarik tu akan habis orang beli. Nampak tak? Nak baca Quran tadi, tapi telah di-divertkan kepada benda yang lain. As simple as that lah. Kadang-kadang kita nak buat benda yang, sebagai contoh lah, nak datang kuliah, kita pergi mengaji kat mana pun, nak pergi mengaji dah ni. Tak? Tapi tiba-tiba datanglah bisikan, banyak kerja tak siap ni. Tak apalah kita pergi minggu depan. Tak apalah kita pergi 2 minggu lagi ke. Kan? Jadi banyak benda baik yang kita nak buat, sentiasa kita tangguhkan. Kita nak buat kebaikan kepada orang, nak derma ke, nak sebagainya, kita tangguhkan. Tak apalah, esok ada lagi. Tak apalah, minggu depan boleh lagi. Tapi bila benda yang bersifat dunia, tak boleh tangguh. Yang ni sale ni, kena pergi ni. Target ada sale. Korea ada sale. Apa lagi? Sale kat mana lagi? Tak boleh tangguh ni, kalau pergi, rugi. Faham? Tapi kita tak sedar. Kita tangguh baca Quran tadi, rugi juga. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Korea tu sale minggu ni, tahun depan ada lagi. Ni kita tak baca Quran, esok mati, tak ada dah peluang. Nampak tak? Lepas tu kadang-kadang kita banyak benda-benda yang bersifat bekalan kita untuk akhirat ni, kita banyak bertolak ansur. Kita banyak reserve. Tapi benda yang bersifat dunia, yang kita akan tinggalkan ni, kita tak boleh tunggu. Kita tak sabar, mesti nak buat. Cuba kita terbalikkan. Kalau benda yang kita nak bawa ni, amalan yang kekal yang nak bawa ke akhirat ni, kita kata mesti buat terus. Benda yang dunia ni, benda yang kita akan confirm kita akan tinggal ni, tak apalah. Ada rezeki, kita buat lagi, kita pergi. Kan? Kalau ada rezeki, kita pergi beli. Tak ada rezeki, tak apa. Kan? Tapi that kind of paradigm, pemikiran ni, kita kena latih lah. Kita kena latih. Biarlah benda yang sifat sementara ni, benda yang kita beli, kita cari atas dunia ni, benda ni confirm kita akan tinggalkan. Duit, kadang-kadang kita fikir kita nak hidup di luar negara ni, tak cukup duit. Tak cukup duit. Kalau berharap ke elang pun tak cukup. Nak kena kerja. Kan? Sebab takut putus duit kita. Kan? Nak putus duit kat sini, kena ambil duit kat Malaysia dan sebagainya. Kan? Kenapa kita tak fikir, kalau kita mati, putusnya amalan kita dalam kubur, nak ambil daripada mana?